Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya ni Nizam Malik dan sekarang kita berlangsung secara live di Facebook page Nizam Malik. Selamat pagi, apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di mana sahaja anda berada. Okey, dan ada tak siapa-siapa yang follow sesi live saya pagi ni? Okey, sebenarnya saya tengah nak try saya punya mic ni. Okay, saya ada beli mic baru ni. Okay, jadi tengah nak try untuk sesi live. Okay ke tak? So this is the first time saya nak gunakan mic ni. Okay, jadi kalau anda sedang menonton secara live, anda boleh respon. Adakah anda dengar suara saya dengan jelas? Adakah clear? Okay, so kalau clear, then boleh tulis dekat ruangan komen. Okay, alright. So hari ni berapa hari bulan ya? Hari ni 17 Julai 2022. Sekarang pukul 9.27 minit pagi. Hari ni hari Ahad. Okay, right. So, apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okay, saya dah lebih kurang seminggu dah sebenarnya. Tak berapa sihat. Okay, tapi Alhamdulillah hari ni dah start recover dah. Okay, maybe 90%, 95%. Okay, so saya dah start boleh keluar dah dan dah boleh driving, dah boleh makan balik, selera makan dah ada balik semula. Okay, so Alhamdulillah. Okay, so itulah dia sekarang zaman musim influenza katanya. Okay, ramai orang demam, batuk, sesama. Okay, jadi semoga anda semua sihat-sihat sahajalah, jaga kesihatan. Okay, kena sentiasa jaga kebersihan. Okay, dan juga kena pakai mask lagi lah, kat luar masih kena pakai mask. Okay, COVID pun masih ada. Okay, dan kena sentiasa berjaga-jaga. Okay, alright. Okay, so siapa yang bersama dengan saya ni? Saya nak baca nama anda. Okey, kita ada Rozi Z, okey, Muhammad Fairul, Dani Muiz, clear tuan, Mas Wadi Minsat is watching, Tuan Said Idrus Al-Sagaf, Assalamualaikum Tuan Nizam Malik dan semua, Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara pun lain sikit, suara lain sikit, belum fully recover lagi, saya masih lagi ada, masih batuk juga, masih ada kahak sedikit. So tapi dah semakin berkurangan lah. Okay, dah makin reducing. Okay, so insyaAllah akan bertambah baik lah. Okay, doakan. Okay, Muhammad Fairul, musim influenza sekarang ni. Yes, betul, musim influenza. So sebenarnya lepas balik dari KL hari tu, saya travel pergi KL weekends, dan balik daripada KL, anak saya 2 orang demam. Then lepas diorang dah nak recover balik, saya pula demam. Okay, alright. Jadi berjangkit-jangkit lah sebenarnya. Okay, alright. Tapi Alhamdulillah getting better. So saya memang strict on medication. So saya follow compliance untuk makan ubat, ubat Panadol, ubat antibiotik, vitamin C, ubat batuk, ubat semua saya makan je lah kan. Okay, sebab nak sembuh cepat. Okay, ikhtiar, kita sebut ikhtiar. Okay, dan Alhamdulillah lah recover balik semula lah. Okay, alright. Jadi terima kasih kepada anda yang sentiasa follow saya di Facebook page Nizam Malik, dan juga yang sentiasa follow saya di TikTok, okay, di YouTube dan sebagainya. Okay, minggu lepas memang straight saya tak dapat nak live. So 4 hari live saya Madiha yang cover. Okay, jadi terima kasih kerana kerana support juga. Okay, sesi live yang Madiha buat. Okay, dan hopefully anda sentiasa engage lah dengan Nizam Malik page ya. Okay, alright. So so far macam mana? Okey tak mic ni? Ada macam clear tak? Sebab dalam kereta saya ni saya pakai aircon. So dia punya bunyi dia agak kuat sikit. Tapi saya harap dia dapat capture saya punya suara sahajalah. So kalau nak okey ke tak, saya dekatkan. Testing suara. Dia jadi kuat sikit tak? Okey. Alright, jadi
Mic ni saya baru beli dekat Shopee je. Murah je, tak mahal sangat. Alright, tapi saya tengok dia punya review dia, kualiti dia bagus. Okay, jadi saya belilah. Okay, dan dia punya cara nak pakai dia pun mudah je. Tak ada wire, just plug and play. Jadi InsyaAllah lah kalau saya buat live, saya akan pakai this mic lah insyaAllah. Okay. Alright, terima kasih loud and clear Tuan Syed. Alright, terima kasih. Nicholas Kautsa. Okay, Tuan clear. Tak dengar bunyi aircon. Okay, right. Terbaik. Muhammad Halmi. Speedy recovery Tian M. Terima kasih. Okay, right. Clear bebebo. Apa tu? Clear bebebo. Apa tu? Okay, alright. So, kalau anda notice suara saya masih lagi belum recover sepenuhnya. So, saya tak dapat nak bercakap secara normal. So, agak sengau sikit and then agak monotonous sikit. Okay, tapi tak apalah. Yang penting boleh bercakap, boleh sampaikan informasi. Okay, dan insyaAllah beberapa hari lagi akan fully recover lah. Okay, akan lebih ceria lagi lah. Okay, alright. So, dalam sesi live pada pagi ni, saya nak ambil kesempatan ni untuk menjawab beberapa soalan. Okay, sebab minggu lepas masa Cik Madiha buat live dan beberapa posting saya di Nizam Malik Page, ada soalan-soalan yang kami terima, soalan-soalan yang agak mencabar. Okay, kononnya lah agak mencabar. Yang bukan mencabar, soalan yang agak menarik. Yang saya sebenarnya nak jawab. Saya nak jawab soalan-soalan tersebut. Tapi masa tu saya memang tak sihat and then phone pun saya tak pegang. Alright, jadi saya tak dapat nak reply dan jawab soalan-soalan tersebut. Okay, jadi saya rasa lebih seronok kalau saya dapat jawab soalan-soalan tersebut secara live. Okay, seperti dalam sesi seperti ini. Okay, dan saya dapat explain in greater detail lah. Sebab kadang-kadang menulis ni bagus. Menulis ni kita boleh fikir dulu and then kita boleh tulis ayat yang betul. But somehow bercakap ni dia akan flow, the idea tu dengan lebih spontan. Okay, jawapan tu dia lebih direct to the point lah. Okay, so dia ada kebaikan lah bercakap dan juga menulis. Okay, so dua-dua ada kelebihan. Menulis dia akan ambil masa sedikit. Live ni direct terus bercakap. Okay, so tak apa. Hari ni saya akan cuba jawab soalan-soalan yang ditanya. Okay, saya harap saya tak miss soalan-soalan yang penting. Okay, jadi kalau anda nak tahu jawapan kepada soalan-soalan yang ditanya kepada saya, anda boleh follow sesi live ni. Okay, dan kalau anda ada soalan pun, anda boleh tanya soalan. Okay, dan saya akan jawab dalam sesi live ni lah kalau ada masa insyaAllah. Okay, alright. Okay, jadi soalan saya screenshot soalan-soalan yang saya baca dekat page Nizam Malik. Dan saya cuba jawab dekat sini lah. Okay, so soalannya daripada Tuan Muhammad Pauzi, Tuan Muhammad Pauzi Yahaya. Follower anniversary, dia ada tag follower anniversary, maksudnya dia dah mungkin setahun dah follow Nizam Malik Page. Okay, saya tak pasti sama ada dia student saya ataupun tidak, tapi based on soalan dia, saya rasa dia bukan student saya lah. Sebab student saya memang akan tahu apa yang saya buat. Okay, dan memang tahulah saya punya pendekatan saya, approach saya dalam dunia saham ni. Okay, alright. Sebelum tu, boleh bantu saya untuk klik button like, klik button love dan juga klik button share. Okay, kalau anda sedang menonton secara live, okay, bantu saya untuk klik button share supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita yang tak tahu yang saya sedang live sekarang. Okay, boleh follow juga sesi live ni. Okay, alright. Muhammad Lutfi, bila Tuan nak buat kelas saham di Kota Baru, Kelantan? Bila nak buat kelas saham di Kota Baru, Kelantan? Saya tak pernah buat kelas di Kota Baru, Kelantan. Okay, walaupun Kelantan adalah negeri kelahiran saya. Okay, tetapi tak pernah buat kelas kat sana. Belum ada kesempatan lagi. Alright, dan insyaAllah kalau ada yang ingin jemput saya, okay, orang-orang Kelantan kalau nak jemput saya untuk berikan ceramah berkaitan dengan saham. Okay, kalau ada yang berminat, boleh contact saya dan tim. Nanti kita akan arrange untuk ke Kelantan. Mana tahu kita boleh buat dekat hotel ke apa ke.
It's going to be interesting juga insya-Allah. Okay, alright. So jom kita teruskan dengan soalan daripada Tuan Muhammad Pauzi Yahya. Soalan yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. What is your definition of newbie? By number of trades, by how long has been trading dan sebagainya. Okay, alright. Soalan ni menarik bagi saya sebab saya memang soalan dia kalau anda tak faham soalan dia, apakah definisi saya terhadap newbie? Berkenaan newbie, apa maksud saya bila saya cakap newbie kan? Okay, adakah berdasarkan number of trades ataupun dah lama dia trades? Okay, so basically, terima kasih kepada soalan yang sangat menarik ni. Saya suka soalan ni sebab saya adalah orang yang buat program yang dinamakan Newbie Saham Mastery Online. Okay, dan kita dalam Newbie Saham Mastery Online ni, kita fokus membantu newbie untuk memulakan langkah dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay, jadi of course, saya ada set of definition saya tentang newbie. Siapakah newbie yang saya bantu dalam program-program saya. Okay, jadi disebabkan ada soalan ni, jadi saya nak ambil kesempatan ni untuk explain apakah newbie. Newbie tu maksudnya apa? Okay, so yang pertama, newbie ni adalah mereka yang tidak ada ilmu tentang pelaburan saham. Maksudnya mereka ni tak tahu saham ni apa. Newbie maksudnya boleh kata zero knowledge tentang saham. Kita tak tahu saham ni apa, macam mana nak buat saham, basically mereka tak pernah beli saham, tak ada akaun CDS. Okay, jadi mereka ni tidak terdedah dengan dunia pelaburan saham di Bursa Malaysia. So fokus saya adalah Bursa Malaysia. Okay, jadi itu adalah newbie lah. Newbie maksudnya dia memang tak tahu saham ni apa. Okay, jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah newbie ni adalah mereka yang dah ada akaun CDS tapi tak tahu apa nak buat. Tak tahu nak tekan kat mana, nak beli saham macam mana, nak transfer duit macam mana. Basically dia blur apa nak buat. Okay, so based on pengalaman saya melatih ramai orang untuk terlibat dalam saham ni, saya lihat antara isu yang ramai orang hadapi adalah mereka dah ada akaun CDS. Mereka dah pernah buka akaun CDS tapi mereka tak tahu apa tindakan yang perlu mereka buat dalam saham. Muhammad Rashidi kira baru berjinak-jinak dengan dunia saham. Betul. Okay, so yang tadi yang pertama adalah orang yang tak pernah terlibat. Yang kedua adalah orang yang dia tak pernah dia dah buka akaun CDS tapi dia tak tahu apa nak buat. Okay, so kebanyakan mereka ni adalah orang yang pergi kelas-kelas saham yang preview. Okay, jadi masa kelas preview tu mereka buka akaun CDS. Tetapi mereka tidak lanjutkan untuk belajar saham seterusnya. Jadi mereka memang tak tahu, no idea bila akaun CDS tu ada nak buat apa. Jadi itu pun dikira newbie bagi saya. Okay, alright. So yang ketiga adalah mereka ni, bagi saya newbie adalah mereka yang mungkin dah ada akaun CDS, dah belajar saham, dah pergi kelas saham dah. Tapi mereka masih lagi struggle untuk dapatkan result mereka dalam saham. Okay, which is mereka tak tahu mereka buat ni betul ke tak. Mereka tak yakin dengan apa yang mereka buat. Mereka rasa macam ragu-ragu, rasa was-was dengan aktiviti kajian saham mereka. So ini juga adalah level newbie juga, level ketiga sebagai newbie lah. Okay, jadi okay, jadi yang pertama zero knowledge, memang langsung tak tahu tentang saham tapi berminat nak melabur saham. Yang kedua adalah orang yang dah ada akaun CDS tapi tak tahu apa nak buat, blur dan perlukan bimbingan. Okay, dan yang ketiga adalah orang yang dah start dah buat saham dah. Mereka dah pernah beli saham, mereka dah ada portfolio dalam saham, mungkin ada merah, ada hijau sikit-sikit. Tetapi mereka tak tahu apa yang mereka buat dan mereka perlukan bimbingan yang lebih baiklah berkaitan dengan saham. Okay, so secara ringkasnya ini adalah definisi saya, mereka yang newbie dalam saham. Dan cuma bila saya definisikan newbie dari segi dia punya situasi dalam belajar saham ni kan, ilmu saham ni kan, satu isunya adalah berkaitan dengan modal. Ramai orang dia ingat newbie ni adalah orang yang
tiada modal ataupun zero modal ataupun modal ciput. Okey, sebenarnya tak. Okey, newbie bukanlah, definisi bukannya newbie tu dia modal dia ciput. Okey, ada orang dia modal banyak tapi dia tak ada ilmu tentang saham. Jadi dia pun newbie juga. So ilmu ni yang menentukan seorang tu newbie ataupun tidak lah. Okey, dan bagi orang yang tak ada ilmu saham dan dia pun tak ada modal juga nak melabur saham, maksudnya dia banyak lagi benda yang dia kena buat untuk prepare untuk terlibat dalam saham. Dia kena buat simpanan terlebih dahulu, kena kena belajar dulu tentang saham, tentang apa persediaan nak kena buat untuk terlibat dalam saham. Okay, jadi ini adalah perkara-perkara yang penting yang sesiapa yang nak terlibat dalam saham kena faham terlebih dahulu. Okay, alright. Jadi itulah dia newbie berkaitan dengan saham. Okay, so cuma masalahnya dekat Malaysia ni, okay, kita tak ada skala untuk menentukan seseorang tu newbie ataupun tidak, okay, dalam saham. Okay, jadi that's why dia depends kepada masing-masing. Adakah anda rasa anda newbie ataupun tidak? Okay, terpulang kepada masing-masing sebenarnya. Okay, tetapi kalau anda masih lagi tak dapat lakukan pelaburan saham dengan yang asas pun anda tak dapat nak buat, okay, maksudnya level tu masih lagi newbie lah. Masih lagi newbie dan perlukan bimbingan untuk lakukan pelaburan saham ni dengan betul. Okay, so secara ringkasnya itulah dia newbie tentang saham. Okay, jadi berapa ramai daripada anda yang sedang menonton secara live sekarang ni, anda rasa anda adalah newbie tentang saham? Ataupun anda bukan newbie, anda dah intermediate sikit. So newbie, intermediate, advance, macam tu. Jadi ada orang dia dah intermediate, maksudnya dia dah start, dia dah tahu buat kajian saham. Okay, dan dia tak rasa dia newbie. Okay, so it's okay untuk anda rasa anda bukan newbie. Tetapi anda kena tahu jugalah apa yang anda tahu dan apa yang anda tak tahulah basically. Okay, alright. So cuba anda tulis dekat ruangan komen. Okay, anda newbie ke bukan? Okay, based on definisi kita tadi tu, anda newbie yang mana? Adakah anda newbie zero knowledge, langsung tak kenal saham? Okay, ataupun anda dah level yang kedua, dah ada account CDS tapi tak tahu apa nak buat. Okay, dan yang ketiga adalah anda yang dah buat saham tapi masih struggle untuk dapatkan result anda dalam saham. Okay, anda boleh tulis dekat ruangan komen anda dekat level yang mana, so that kita dapat gambaran sedikit tentang anda. Okay, alright. So itu adalah soalan pertama, okay, yang saya dah jawab. Okay, soalan daripada Tuan Muhammad Fauzi Yahya. Hari ni saya jawab soalan daripada Tuan Muhammad Fauzi Yahya lah. Okay, so saya ambil peluang ni untuk jawab soalan. Okay, dan okay, so Muhammad Fauzi Yahya. Okay, soalan seterusnya. Okay, alright, jap. Dani Muiz, newbie zero. Okay, alright, tak apa. Newbie zero boleh belajar. Jangan risau. Ilmu saham ni kita boleh belajar. Okay, kita dah belajar kat mana? Kita belajar baca buku boleh. Kita tengok video boleh. Kita attend seminar, webinar. Ataupun kita dapatkan guru, okay, untuk belajar saham. InsyaAllah boleh. Okay, alright. Nick Hasbullah. Tuan Nizam lebih pentingkan FA atau TA? Mana diutamakan? Dua-dua penting. Okay, dalam kajian saham kita buat dua-dua. FA kita buat, TA pun kita buat. Okay, setiap kali saya buat kajian saham, saya akan buat screening counter. Kemudian saya akan start dengan fundamental analysis. Sebab saya nak tahu company ni, dia buat bisnes okey ke tak. Okay, lepas saya dah tahu dah dia punya sedikit sebanyak tentang background perniagaan syarikat, dan saya akan proceed kepada technical analysis untuk saya mengetahui apakah situasi trend pergerakan harga saham sesuatu kaunter tersebut. Okay, jadi bila saya dah dapat situasi dia, fundamental dan technical dia, saya dah tahu dah dia punya situasi, maka baru saya decide saya nak beli. Kalau saya nak beli saham ni, saya nak beli saham ni based on dividend ataupun capital gain. So that's the idea sebenarnya. Dan bila saya dah decide, baru saya set trading plan. Okay, kalau saya nak beli saham tu untuk dividend, then saya fokus untuk strategi dividend. Kalau saya nak beli saham tu untuk capital gain, saya fokus kepada trading plan saya. Okay, so that's the idea lah. Jadi, mana satu FA ataupun TA yang penting? Kalau kita beli saham tu fokus kepada dividend, FA lebih penting. Okay, dan kalau kita nak beli saham tu untuk capital gain, technical analysis lebih penting. So that's the idea macam tu. Okay, alright. Muhammad Rashidi Osman, masih newbie, banyak lagi kena belajar dan memahami ilmu saham. Okay, alright, boleh.
Sama-sama kita belajar ya. Tuan Syed Idrus, intermediate. Okay, intermediate. Okay, alright. Tapi kalau dah buat profit ribu-ribu tu, dah pro tu bukan advance, dah pro dah tu. Okay, alright. Okay, Tuan Saiful Jasman. Okay, saya newbie. Newbie lah sangat. Tuan Saiful Jasman dah buat profit puluh-puluh% tu. Okay, alright. Alright, okay. So, jadi saya teruskan soalan. Kalau anda ada soalan, anda boleh tulis dekat ruangan komen. Dan bantu saya untuk klik button like, klik button love, klik button share. Klik like, love banyak-banyak pun okey, tak ada masalah. Tak ada siapa marah. Okey, boleh Okay, alright. Okay, what is your advice on trading under the current market? Okay, alright. So, ni soalan yang ramai juga yang tanyalah. Apa kita nak buat dalam situasi market sekarang? So, indeks Bursa Malaysia pun dah drop sampai 1,420 mata macam tu. Okay, so macam mana? Macam mana nak buat? Indeks dah turun ke 1,400 mata. Jadi apakah advice? Okay, sebenarnya bukan advice. Dia sebenarnya adalah you have to understand apa yang kita buat dalam pasaran saham. Kalau anda tahu apa yang anda buat dalam pasaran saham, tak kisahlah apa sahaja situasi pasaran saham, anda akan tahu macam mana nak bertindak. Kejap lagi saya share secara ringkas. Okay, sebab saya dah cerita pasal benda ni banyak kali dalam live saya, okay? Tapi saya akan tetap ulang benda ni sebab benda ni yang ramai orang tak faham. Okay, alright. Tuan Syed Idrus, tak pro lagi tuan, masih merangkak. Tuan Saiful dia level sifu dah. Kan TNM. Okay, alright. Okay, alright. So, dalam situasi market sekarang, market kita drop daripada 1,600 mata ke 1,400 mata. So, apa kita nak buat? Jawapannya adalah, macam biasa, still kita buat perkara yang sama, iaitu kaji saham. Kita mengkaji saham dengan mencari peluang. Okay, kita mengkaji saham untuk mencari peluang. So, dalam pasaran saham, ada peluang ke tak? So, bila kita buat kajian saham, kita akan mencari peluang. Dan bila kita menggunakan perkataan mencari peluang, so, kadang-kadang kita akan jumpa peluang dan kadang-kadang kita tak jumpa peluang. So, kalau ada peluang, maka kita bolehlah beli. Kalau tak ada peluang, tak payahlah beli. That's very simple. That's very simple. Okay, so kajian saham kita menentukan sama ada kita dapat peluang ataupun tak nampak peluang. Dan bila ada peluang, sama ada kita boleh beli ataupun tidak. So, ini adalah basic tentang apa yang kita buat dalam saham. Dalam newbie saham mastery online, saya ajarkan nama dia Formula Hope. HOPE, Formula Hope. Kita buat homework, okay, kemudian kita cari opportunity, kemudian kita buat trading plan dan kita execute the trades based on trading plan yang kita buat. So, persoalannya sekarang adalah dalam situasi market sekarang, ada tak counter yang naik? Jawapannya ada. Jawapannya ada. Okay, saya buat profit 40% plus. Okay, dalam waktu pasaran saham sedang gloomy seperti sekarang. So, ada counter saham yang bergerak naik. Ada juga counter saham yang turun. So, kita nak fokus kepada counter saham yang naik. Counter saham yang turun, kita jangan kacau. Kita jangan berada dalam counter yang nak going down trend. Ada sell signal, kita clear position. That's what we do. That's all what we do. Okay, jadi tak kisahlah pasaran saham bearish ke, pasaran saham bullish ke, semua balik kepada this principle. Kajian saham kita yang akan menjawab persoalan apa tindakan kita nak kena buat. Masalah ramai orang adalah dia tak kaji saham. Dia hanya beranggapan sahaja ataupun main rasa-rasa sahaja. Okay, dan mengharapkan dapat membeli saham yang bagus. Okay, that's the problem. Okay, sedangkan dalam saham ni, kalau kita buat kajian saham, kita akan nampak, oh ada peluang counter ni. Dia ada signal untuk bergerak naik. So, kita boleh beli. Cuma kena faham, okay? Bila kita cakap ada potensi, counter tu ada buy signal, dia bukanlah pasti akan naik.
Okay, sebab saham ni dia ada peluang dan dia juga ada risiko. So bila kita kaji sesuatu saham tu, kita kata ada potensi, kita tak kata dia pasti akan naik. Sebab tu ada orang minta counter dan sebagainya, kita tak boleh nak jawab. Counter yang pasti akan naik pada minggu depan, 3 minggu lagi, sebulan lagi pun, tak ada jawapan tu. Kita tak tahu. Kita cakap ada potensi dan kita monitor pergerakan harga saham tersebut naik. Kalau dia naik mengikut signal, semuanya cantik dan kita buat profit. Kalau along the way dia berlaku sell signal, kita clear position. That's all we do. Benda tu je kita kena buat. Okay? So that's why, berbalik kepada persoalan, dalam situasi current market yang gloomy sekarang, yang bearish dan sebagainya, apa yang kita kena buat? Jawapannya fokus kepada kajian saham. Kajian saham kita akan bagi jawapan sama ada boleh beli ataupun tak boleh beli sesuatu saham. Dan belilah saham yang ada potensi dan elakkan counter yang tidak ada potensi. Yang tak ada signal, tak payahlah kacau. Okay, biar. Okay, sampai dia ada signal, barulah kita sibuk nak membeli, fokus nak membeli. So that's benda yang kita akan ulang-ulang benda yang sama dalam aktiviti pelaburan dan trade saham. So kalaulah dalam pasaran saham bearish tak ada langsung counter saham yang bagus, so tak payahlah beli saham. Tak payah kacau pun. Duk senyap-senyap je lah. Buat benda lain. Okay, buat aktiviti lain, pergi jalan-jalan dengan anak-anak ke. Okay, pergi jalan-jalan dengan family ke. So buat aktiviti lain. Okay, so masalah ramai orang pula adalah mereka nak buat duit tiap-tiap hari. Siapa tah yang ajar untuk buat duit tiap-tiap hari? Sebab bila market macam ni, dia nak sibuk nak cari counter, nak buat duit hari ni juga. That's the problem. Sebab tu saya kata, jangan ada mindset intraday. Jangan ada mindset short term. Jadi anda akan stres dalam pasaran saham bearish, nak buat duit juga. Which is that's not right. Benda tu tidak boleh berlaku. Okay, jadi itulah benda-benda yang kita kena faham tentang saham ni. Okay, dan saya harap apa yang saya explain secara verbal macam ni, okay, anda boleh dengar dan anda boleh dapat jawapan tu saham. Dan anda akan rasa saham ni susah. Okay, dan anda akan rasa saham ni menipu dan sebagainya. Saham bagi saya memang macam tu. Kita depends kepada kita macam mana kita plan ourselves. Macam mana, okay, line terputus pula. Okay. Dia biasa macam tu. Kalau saya tengah semangat nak cakap pasal saham, pasal buat duit dalam saham, di masa tu lah dia nak line internet lah, interrupted lah pula. Okay, so adakah anda masih bersama dengan saya? Okay, adakah anda masih bersama dengan saya? Boleh dengar suara saya dengan jelas? Adakah mic saya masih function? Boleh? Okay. Saya dekat sini ni, saya dekat tepi jalan ni. Saya ni menghadap matahari ni. Saya panas ni. Tapi tak apalah. Okay, sebab saya dah seminggu duduk dalam rumah, tak kena cahaya matahari. Jadi hari ni saya berjemur sikit. Teringat zaman dekat Melbourne dulu. Okay, masa tahun 2010 saya pernah pergi ke Melbourne, Australia. Masa tu saya present saya punya final year project berkaitan dengan dispensing separation. So saya wakil college university saya ke Melbourne untuk present saya punya final year project. Okay, dan masa tu oral presentation lah, saya buat poster presentation dekat National Medicine Symposium di Melbourne Exhibition and International Exhibition Convention Centre, something lah, MIECC macam tu. Macam tu. Okay, alright. So masa tu kan dekat Melbourne, dia panas terik tau. Dekat luar dia panas terik, tapi environment sejuk. So macam ni lah sekarang. So panas terik tapi saya buka aircon, saya sejuk kat dalam tapi panas terik kat sini. Teringat zaman dekat Melbourne. Okay, alright. Okay, alright. So terima kasih. Chow Eng Lai. Jelas tadi tak ada signal. Okay, right. Sekarang dah dengar suara boleh dengar ya. Okay, harap function lah saya punya mic ni. Okay, adakah anda masih bersama dengan saya? Cuba komen sikit. Macam tak ada orang je ni. Like, love pun tak ada ni. Okay, right. Tak ada orang ni. Okay, tak apa. Saya harap anda masih bersama dengan saya. Okay. Alright, jadi saya nak teruskan. Okay, tadi saya dah jawab dah soalan. Okay. Okay, soalan seterusnya. When was the last time you
traded under this current market, and what advice you can give? Saya sebenarnya almost every week saya ada buat pembelian ataupun penjualan saham. Okay, minggu lepas saya ada je buat penjualan saham, saya ada take profit lebih kurang RM2,000. Okay, dan jadi saya memang ada je beli saham. Saya ada beli saham, saya ada jual saham juga. Okay, jadi dalam situasi market sekarang, saya tetap beli dan jual saham. Kalau saya nampak signal dan saya nampak sell signal, saya akan jual. Kalau ada buy signal, saya akan beli. Macam tu lah. Okay, alright? Ada ya semua? Okay, alright. Tadi line sangkut lah pula. Tadi line sangkut. Okay, so far okay ya. Alright. Jadi, jawapan saya adalah, okay, saya just beli saham, okay, seperti kajian saham saya. Okay, so saya kaji saham, saya tahu apa yang saya beli dan saya beli. Dan saya tahu apa risiko yang saya ambil. Saya tahu kalau saham ni jatuh, saya tahu nak cut loss kat mana, saya tahu berapa risiko yang saya ambil. Alright, so that's the way lah macam mana kita trade saham. Okay, melabur dan trade saham. Okay, dan ada juga counter saham yang saya beli untuk dividen. Okay, saya fokus collect untuk dividen. Okay, jadi dalam waktu-waktu pasaran saham bearish, okay, saya selalu cakap waktu bearish adalah waktu kita collect untuk saham dividen. Jadi saham dividen ni, masalah ramai orang adalah dia fikir waktu bearish lah waktu beli saham dividen. Sebenarnya tak. Kita kaji saham dividen ni, kita mesti ada target satu counter dividen yang kita memang aim. Okay, ni counter ataupun syarikat yang kita nak fokuskan. Jadi bila waktu bearish, kita akan beli. Ketika waktu dia murah, kita akan beli. Okay, bukan waktu murah tu baru kita sibuk-sibuk nak beli, nak cari counter dividen. Bukan. Anda kena ada sasaran dah. Anda dah kaji dah. Anda dah tahu dah counter ni apa dia buat. Okay, dia punya prestasi semasa dia sebelum ni. Jadi anda kena aware. Sebab saham dividen, bila kita beli saham dividen, kita jadi investor dalam syarikat tersebut. Kita bukan trade. Ramai orang, beli saham dividen, lepas dia bagi dividen, kita nak keluar. That's not the right strategy. Bukan cara macam tu beli saham dividen. Saham dividen ni kita memang beli dan nak stay dalam syarikat tersebut selagi syarikat tersebut memberikan dividen. Kita nak jadi pemilik saham syarikat. Kita melabur saham, kita invest dalam syarikat tersebut. So that's the way sebenarnya. Tapi itulah saya kata, masalah ramai orang adalah mereka hanya tahu sedikit benda dan mereka cuba buat seperti apa yang mereka nak. Tak boleh. Saham ni kita kena ikut resminya saham, cara melabur saham yang betul. Dan kita nak buat dengan cara yang betul tu, kita kena bermula dengan berbetulkan mindset kita dulu terhadap saham. Kalau mindset kita salah, then everything akan jadi salah. Macam tu. Okay? Alright. So anda tengok rambut saya agak meriah di sini. Okay? Kejap lagi saya nak pergi gunting rambut. So aktiviti saya pagi ni nak pergi gunting rambut, nak kemas sedikit. Sebab almaklum masa beberapa minggu yang lepas kita bulan kita raya Aidil Adha. So saya berkorban, alhamdulillah saya berkorban kambing, seekor kambing untuk korban di Mekah. Okay, jadi tak boleh nak potong kuku, okay, tak boleh nak cukur misai, janggut dan sebagainya kan. Jadi panjanglah semua dalam seminggu lebih tu kan. Jadi dengan rambut pun panjang dah. Okay, jadi kejap lagi insya-Allah nak pergi gunting rambut. Okay, nak pergi smart-smart sikit. Okay, alright. So nampak lebih proper lah lepas ni insya-Allah. Okay, alright. Okay, so kita nak jawab lagi soalan. Ada tak soalan? Okay, soalan daripada Muhammad Fauzi Yahya juga. Okay, Assalamualaikum TNM. Waalaikumsalam warahmatullahi. I take it you are fully invested or reasonably sizably invested now. How do you specifically minimize risk, especially under the present market condition? Okay, macam mana saya manage ataupun minimize risk, okay, under this present market condition? Jawapannya very simple. Macam mana nak manage risk? Macam mana nak minimize risk? Jawapannya trading plan. Trading plan kita kena buat sebelum kita beli apa-apa saham. Sebab bila kita buat trading plan, kita dah set berapa kita akan cut, berapa kita akan clear position
di mana kita akan clear position. Kita tahu berapa cut loss percentage kita. So, bila kita beli saham, kita dah tahu berapa kita akan loss dan kita tak perlu pun risau apa-apa. Kalau saham tu jatuh, kena cut loss price kita, kita clear lah position. Dan kita dah tahu dah cut loss percentage kita berapa. Mungkin 5%, 6%. So, itu je lah yang kita akan rugi. So, apa yang kita nak takut sangat? Okay, so that's the idea dalam saham ni, okay? Alright. What are your holding portfolio now and their performance like? Kena belajar dari pakar Sifu Trade ni. Thank you. Okay, holding portfolio saya sekarang, basically sama je. Ada counter saham yang saya beli untuk dividen, ada counter saham yang saya beli untuk capital gain. Dan ada counter saham yang saya buat profit, dan ada counter saham yang saya dalam position saya sedang unrealized loss. So, ramai orang tak faham yang dia ingat saya beli saham ni semua hijau je. Tak. Okay, ada counter saham yang saya beli, dia merah, dia tengah merah. Tapi merah tu dia unrealized loss. Dan dia masih lagi di atas saya punya cut loss price. Jadi saya tak perlu clear position. Saya tunggulah sampai dia naik balik semula sehingga saya dapat buat profit. Kalau dia kena cut loss price, saya clear lah position. Jadi dalam saya punya holding ada counter yang merah. Okay, so tak semestinya semua counter yang saya beli hijau sahaja. Semata-mata dalam portfolio itu hijau je. Tak semestinya. Okay, jadi kalau anda ada counter dalam portfolio anda merah, okay, normal, saya pun ada counter yang saya merah juga. Okay, saya percaya siapa yang trade saham dalam situasi market sekarang pasti akan ada merah. Cuma bezanya, adakah anda tahu counter tu masih ada potensi ataupun tidak. Okay, so ada orang dia dah tak tahu dah apa dah jadi dengan counter dia dalam portfolio dia. Itu yang masalah. Okay, jadi kalau anda tahu apa yang anda buat, tak ada masalah. Kalau anda tahu, okay, counter tu merah, tapi counter tu anda tahu dia punya potensi ataupun dia belum lagi sampai ke cut loss point you, then it's okay, tak ada apa yang perlu dirisaukan. Okay, jadi itulah jawapan saya kepada persoalan-persoalan, okay, yang ditanyakan oleh followers. Okay, sepanjang saya tak dapat nak buat live pada minggu lepas. Okay, jadi saya harap jawapan-jawapan ini membantu anda. Okay, saya kongsikan jawapan ini secara live supaya followers yang lain anda semua dapat juga manfaat. Okay, dan hopefully ianya membantu anda untuk lebih memahami apa yang perlu dilakukan, okay, dalam pasaran saham. Okay, dan anda akan seronok juga untuk terus mengikuti situasi pasaran saham di Bursa Malaysia. Okay? Dan ingat pasaran saya, ketika pasaran saham bearish, ada banyak counter saham jatuh. Tetapi ketika pasaran saham bullish nanti, pun ada counter saham jatuh juga. Okay? Pasaran saham ni, dia bullish dan bearish, akan ada counter yang naik, ada counter yang jatuh. Okay? Jadi bukan sebab pasaran saham bearish, counter saham jatuh dan nanti pasaran saham bullish semua akan naik. Tak semestinya. Ada dalam waktu bullish akan ada juga orang akan mengalami kerugian dalam saham. Jadi that's why kena buat dengan cara yang betul. Okay, dan kita kena tenang-tenang melabur saham. Kita kena enjoy melabur saham. Alright, dan insya-Allah kalau ada rezeki kita tidak ke mana. Kita dalam saham ni kita hanya berusaha. Kita usaha sedaya upaya kita based on ilmu yang kita ada, kemampuan kita untuk buat kajian saham. Tapi at the end of the day, Allah yang bagi rezeki, Allah yang beri keuntungan kepada kita. Alright, kalau ada keuntungan pada kita dalam counter yang kita kaji tersebut, alhamdulillah. Kalau tak ada rezeki, tak ada rezeki lah. Dan it's okay, kita cuba lagi. So mindset itu adalah mindset yang saya pegang. Okay, dan saya harap saya sampaikan perkara ni, mungkin anda boleh fikir-fikirkan. Okay, dan itulah yang membantu saya untuk kekal konsisten dalam pasaran saham. Okay, dan satu lagi soalan adalah, macam mana nak kekal konsisten dalam pasaran saham adalah anda yang kena konsisten. Bukan pasaran saham. Anda kena konsisten dengan attitude yang betul, dengan mindset yang betul. Okay, kalau anda tidak ada mindset yang betul, tidak ada attitude yang betul terhadap pelaburan saham, maka anda tidak akan konsisten. Jadi result anda pun tidak konsisten. Okay, alright. Kefli Rossi, lampu trafik pun bertukar setiap masa. Betul tu. Okay, alright. Jadi itulah dia apa yang ingin saya sampaikan dalam sesi live pada kali ini. Dah lebih kurang 39 minit saya live bersama dengan anda.
Okay, dan insyaAllah um, saya akan live lagi. Okay, minggu depan insyaAllah kita akan ada live. Esok bermula esok kita akan ada live pukul 12 tengah hari. Okay, seperti biasa. Di Nizam Malik page dan juga di TikTok Tuan Nizam Malik. Alright, dan saya harap anda akan sentiasa follow. Okay, dan ada banyak benda yang saya nak share lagi tentang ilmu saham ni kepada anda semua. Okay, dan semoga apa yang saya kongsikan ni membantu anda untuk menjadi seorang pelabur dan trader saham yang berjaya. Okay, alright, dan so sampai sini saja. So saya nak pergi gunting rambut dah. Okay, so kejap lagi pendek dah gunting rambut. Okay, dan malam ni insyaAllah kita ada voice chat with TNM. Siapa-siapa yang berada dalam circle Telegram voice chat with TNM, insyaAllah kita akan jumpa malam ni. So malam ni saya nak cerita-cerita sikit tentang macam mana nak jana pendapatan. Okay, saya nak cerita pasal bisnes sedikit. Okay, cerita bisnes sikit. Okay, jadi insyaAllah kita jumpa dalam voice chat with TNM. Siapa yang nak follow voice chat with TNM, anda boleh komen berminat atau boleh PM us. Nanti kita berikan link macam mana anda boleh daftar dan join voice chat with TNM. Okay, so setakat ini sahaja untuk sesi live pada pagi ni. Terima kasih banyak kepada anda yang menonton secara live dan yang menonton secara ulang tayang. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam hormat, saya Nizam Malik dari Saham Mastery. You are TNM, you are the next millionaire. Take care dan bye-bye.